السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat sahabat pendengar Ikiman dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-24 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Yang bermaksud, lihatlah bagaimana mereka berdusta terhadap diri mereka sendiri dan bagaimana hilang lenyapnya dari mereka apa yang telah mereka ada-adakan sebagai sekutu Allah itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksud unzur di sini walaupun diterjemahkan dengan terjemahan lihatlah, namun yang dimaksudkan dengan unzur di sini ialah tadabbur dan at-tafkir, iaitu pemikiran. Membawa maksud bertadabburlah atau fikirkanlah wahai orang-orang yang berakal, dan telitilah bagaimana orang-orang musyrikin itu telah berdusta, telah menipu diri mereka sendiri. Apabila mereka mengatakan seperti yang dirakamkan di dalam ayat yang sebelum ini, mereka mengatakan bahawa wallahi rabbina ma kunna musyrikin, demi Allah wahai Tuhan kami, tidaklah kami ini dalam kalangan orang-orang yang musyrikin, iaitu menyekutukanmu. Maka ini adalah suatu pendustaan yang didedahkan, yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini, yang sememangnya sangat mengaibkan dan sangat memalukan. Dan kemudiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambung lagi, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilang lenyaplah apa jua yang telah mereka lakukan, iaitu apa yang pernah mereka ada-adakan tatkala mereka di dunia, iaitu berkata-kata dengan kata-kata yang batil, perbuatan mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua yang mereka dakwakan sebagai sekutu Allah tidak akan memberi apa-apa manfaat dan akan hilang, dan tidak akan memberikan apa-apa juga faedah kepada mereka di hari akhirat nanti, kerana semua itu adalah kebatilan yang tidak akan ada kebaikan di sebaliknya. Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf membawakan persoalan, sekiranya kita bertanyakan bagaimana mungkin orang musyrikin itu berdusta, atau bagaimana mungkin mereka berani berdusta tatkala dipersembahkan atau diperlihatkan kepada mereka dan kepada semua umat manusia tentang hakikat sesuatu perkara. Selain daripada pendustaan itu, tidak ada sebarang pun manfaatnya. Maka jawapannya ialah, seseorang yang sedang diperiksa, seseorang yang sedang terdesak dengan situasi didakwa, apatah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan berkata apa sahaja, sama ada kata-kata itu memberi manfaat ataupun tidak, tanpa mereka membezakan antara keduanya, kerana mereka dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terkesima, dalam keadaan terkejut dengan apa yang sedang mereka alami.
Dan situasi ini dirakamkan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-107, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini serta kembalikanlah kami ke dunia. Setelah itu kalau kami kembali lagi mengerjakan kufur dan maksiat, maka sesungguhnya kami orang-orang yang zalim. Maka kita lihat di sini bagaimana orang-orang kafir nanti di akhirat akan meminta permintaan yang bukan-bukan, seperti ayat 107 ini, yang mana mereka minta agar dikeluarkan mereka daripada neraka dan dikembalikan ke dunia. Bahkan mereka pula menawarkan jika mereka mengulangi kesilapan yang sama, maka mereka mengaku bahawa mereka orang yang zalim. Maka ini salah satu contoh kedahsyatan hari kiamat yang akan menjadi tamparan hebat kepada golongan kufar ini. Bermaksud tatkala itu mereka telah mula merasakan bahawa azab yang sedang mereka rasai itu akan kekal selama-lamanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Satu lagi ayat yang menunjukkan situasi yang sama. Dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-77, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nadaw ya malik liyaqdi 'alaina rabbuka qala innakum makithun. Yang bermaksud, dan mereka menyeru ketua malaikat penjaga neraka dengan berkata, wahai Malik, biarlah hendaknya Tuhanmu mematikan kami kerana kami tidak tahan menderita. Malik menjawab, sesungguhnya kamu tetap kekal di dalam azab. Alangkah peliknya permintaan yang diajukan oleh penduduk ataupun ahli neraka ini, sedangkan mereka tahu bahawa permintaan itu pasti tidak akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita berpindah kepada ayat yang ke-25 daripada surah Al-An'am ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yastami'u ilaik waja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. Yang bermaksud, dan di antara mereka ada yang mendengarkanmu membaca Al-Quran, padahal kami telah jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka yang menghalang mereka daripada memahaminya, dan kami jadikan pada telinga mereka penyumbat yang menjadikan mereka pekak, dan kalaupun mereka melihat tiap-tiap keterangan dan mukjizat yang membuktikan kebenaran Rasul, mereka tidak juga akan beriman kepada keterangan itu, sehingga apabila mereka datang kepadamu sambil membantahmu, berkatalah orang-orang yang kafir itu, ini tidak lain hanyalah cerita-cerita dongeng orang-orang terdahulu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menjelaskan kepada kita tentang keadaan orang-orang kafir di akhirat, maka Allah susuli pula di dalam ayat ini sesuatu yang pasti membawa penyesalan, iaitu berupa penyesalan kerana tidak berimannya sebahagian daripada mereka. Allah berfirman dalam ayat ini, wa minhum may yastami'u ilaik, sehinggalah ke akhir ayat. Ibn Abbas berkata, sungguhnya Abu Sufyan bin Harb dan Al-Walid ibn Al-Mughirah serta An-Nadr ibn Al-Harith serta Utbah dan Syaibah, kedua-duanya anak Rabi'ah, serta Umayyah bin Khalaf. Maka ini disebutkan di dalam sababun nuzul, yang mana mereka ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala baginda membacakan Al-Quran. Lalu mereka berkata kepada An-Nadr ibn Al-Harith, apakah yang dikatakan oleh Muhammad itu? Lalu dijawab oleh An-Nadr, aku tidak tahu apa yang ia katakan.
melainkan aku lihat kedua bibirnya bergerak-gerak mengatakan sesuatu, dan aku rasakan ia mengatakan sesuatu yang berupa asaltir, iaitu dongengan orang dahulu kala, seperti mana yang aku ceritakan, seperti mana yang pernah aku sampaikan tentang umat-umat atau manusia sebelum ini. Kerana An-Nadhr ibn al-Harith terkenal sebagai seorang pencerita yang menceritakan tentang kisah-kisah dahulu kala, dan dia antara orang yang suka bercerita tentang hal itu kepada kaum Quraisy. Lalu mereka mengambil cerita itu daripadanya. Lalu Allah turunkan ayat yang kita sedang bacakan bersama ini. Kalimah akinnah merupakan kata jamak kepada kanan, dan ia mempunyai maksud yang sama dengan ghata dan yang membawa maksud penutup. Adapun kalimah waqrun membawa maksud sesuatu yang berupa sumbatan atau penyumbat di dalam telinga. Maka ini bermaksud, dan dalam kalangan orang-orang musyrikin itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang mendengar kepadamu tatkala engkau membacakan Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah jadikan, disebabkan kedegilan mereka dan keingkaran mereka, kami jadikan adanya penutup pada hati-hati mereka yang menghalang di antara mereka dan menghalang mereka untuk memahami Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang kau baca. Seperti mana kami jadikan pada pendengaran mereka adanya sesuatu yang menyumbat sehingga mereka menjadi pekak dan mereka tidak dapat untuk berfikir ataupun tidak dapat untuk bertadabbur. Syekh Muhammad Abdul dalam tafsirnya Al-Manar mengatakan bahawa dijadikan akinnah itu sebagai penutup pada hati-hati manusia, dan al-waqru pada telinga-telinga manusia di dalam ayat ini adalah sebagai suatu perlambangan terhadap halangan ataupun hijab yang bersifat maknawi dengan sesuatu halangan yang bersifat fizikal. Kerana hati yang tidak memahami sesuatu yang disampaikan, hati yang tidak berfikir terhadap sesuatu yang ditujukan kepadanya, umpama suatu bekas yang diletakkan di atasnya penutup sehingga tidak ada apa-apa yang boleh masuk ke dalamnya. Sementara telinga-telinga yang tidak mendengar kata-kata, mendengar dalam erti kata pendengaran yang membawa kepada kefahaman, pendengaran yang membawa kepada pemikiran, seumpama telinga-telinga yang berpenyakit atau telinga-telinga yang mengalami penyakit pekak atau tidak dapat mendengar, maka telinga yang sepatutnya mendengar sudah hilang fungsinya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setengah ulama mengatakan bahawa jika dipersoalkan sekiranya halangan terhadap hidayah itu datangnya daripada Allah dengan penutup yang diletakkan pada hati-hati mereka dan juga sumbatan pada telinga-telinga mereka, lalu mereka tidak mendengar dengan pendengaran yang membawa kepada pemikiran dan tadabbur, maka apakah kesalahan mereka? Kerana halangan itu datang daripada Allah yang menyebabkan mereka juga dihisab dengan hisab yang dahsyat dan akan memusnahkan mereka serta akan menyebabkan mereka menerima azab yang pedih. Maka jawapannya ialah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjalankan urusannya berdasarkan hikmah yang sangat hebat yang lebih diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menjalani suatu jalan hidayah, maka Allah akan memimpinnya, akan memberi panduan kepadanya, akan memberikan cahaya sepanjang jalan untuknya. Sedangkan barang siapa yang mencari kepada kesesatan dan berjalan di atas jalan yang menuju kepada kesesatan, lalu dibawakan amaran setelah amaran, maka jika amaran itu memperelokkannya atau jika amaran itu memberi kesan kepada hatinya, lalu Allah akan angkat penutup itu daripada hatinya. Maka barang siapa yang mencari jalan kepada kesesatan dan berjalan di atas jalan yang menuju kepada kesesatan, maka akan didatangkan kepadanya amaran demi amaran demi amaran. Maka sekiranya amaran itu memberi kesan kepada hatinya, lalu akan tersingkaplah penutup itu daripada hatinya. Lalu ia akan memperoleh hidayah
dan beriman setelah ia kufur sebelumnya. Sekiranya amaran itu tidak memberi kesan kepadanya dan tidak menyebabkan ia kembali beriman, maka Allah akan terus menutupkan atau meletakkan penutup di atas hatinya dan sumbatan pada telinganya. Apakah yang akan berlaku seterusnya? InsyaAllah akan kita lihat sambungan ayat ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.